صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Sadaqallahul azim. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang bersifat ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifatnya bila mereka berjalan di atas muka bumi ini, yamshuna 'alal ardi, mereka bergerak di atas muka bumi ini dalam keadaan hauna, dalam keadaan rendah diri mereka. Wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka dikatakan oleh orang-orang jahil ataupun diherdik ataupun orang yang menuduh dia ataupun disapa padanya oleh orang jahil, qalu salama, mereka akan sebut salama kepada mereka-mereka yang jahil tadi dengan cara tidak mempedulikan terhadap kata-kata tersebut. Jemaah sekalian, ayat yang kita baca ni merupakan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala mula sebut pada kita tentang mengenai bagaimana sifat-sifat orang yang dinamakan dengan ibadur rahman. Ibadur rahman ni di antara sifat-sifat yang diajar sentiasa melekat dalam jiwa kita. Allah ni dia ada sifat dia. Antaranya sifat Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahmanur Rahim. Tiap kali mana kita baca Quran, mulut kita ni akan mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sifatkan diri dia ni yang disebut dengan Ar-Rahman. Lalu Allah nak cerita orang yang menjadi benar-benar hamba pada Allah yang Ar-Rahman ini siapa dia? Atas muka bumi ini sendiri. Kalau kamu tengok orang yang dia ni hidup dalam keadaan ada ciri-ciri ini, tanda dia ni ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Ini di antara tanda-tanda dia ni hamba Allah yang bersifat Ar-Rahman. Kalau kita nak letak nama anak, cucu ke, letak nama anak Ibadur Rahman. Ibadur Rahman ni jarang orang kita letak nama Ibadur Rahman. Tapi kalau orang-orang yang orang Pakistan ramai dia letak nama Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Allah dah sebut dah. Ibadur Rahman ni maknanya hamba-hamba Allah yang bersifat Ar-Rahman. Ibad ni pengabdian diri mereka pada Allah. Allah sebut khusus, kalau kamu ni di antara orang yang benar-benar hamba kepada aku, Ibadur Rahman, kamu ada ciri-ciri dia. Ciri dia yang pertama apa dia? Dianya yang pertama, yamsyuna 'alal ardi hauna.
bila kita hidup atas dunia ni, jangan kita dalam keadaan rasa serba ada, tapi kena rasa serba hauna. Hauna ni maknanya kita ni dalam keadaan merendah diri. Tak rasa serba cukup, jangan. Tapi dalam hidup kita ni kena ada hauna. Hauna ni maknanya kalau nak sebutnya orang yang dia lebih pada rendah pada tawaduk lagi. Maknanya menghinakan diri. Menghinakan diri. Maknanya pada diri kita ni kita rasa asal usul kita daripada mana. Datang daripada mana? Daripada tanah je. Kita ni kalau tanya-tanya lagi daripada air mani. Air mani yang orang tak jual kat kedai dia panggil. Maknanya air yang tak ada nilai. Di sudutnya jijik. Air mani ni di asalnya daripada air yang jijik. Keluar pula daripada saluran najis. Itu nak sebutnya haunanya kita. Bila kita mandang diri kita ni, aku ni, tak payahlah kita nak rasa diri kita ni hebat sangat. Jangan. Kadang-kadang orang kita ni dia ada perangai tu. Perangai apa dia? Bila dia tengok muka dia dalam cermin, mula datang perasaan aku ni lawa juga rupa-rupanya. Ni tak ada hauna ni dia panggil. Jangan demikian. Kadang-kadang kita tengok gambar kita kan. Gambar kita tu kita tengok dalam handphone kita. Aku ni tegak juga ni. Aku ni sadu juga ni. Aku ni cantik juga ni. Kita letak gambar kita ni kan. Kita perasan pada diri kita sendiri. Lepas tu orang tanya, kamu ni kenapa kamu letak gambar kamunya dekat wall di muka depan handphone kamu ni? Dia kata kerana nak suruh tengok muka sendirilah. Nak suruh tengok muka sendiri. Kenapa? Dia kata nak suruh kita rasa kita ni ada kelebihan lah. Orang kata, ya ada kelebihan. Iyalah kalau kita tak rasa, siapa nak rasa dia sebut. Nak sebutnya gambaran bagaimana tak adanya hauna. Hauna ni hamba Allah yang bersifat yang dia merendah. Dia tidak meninggi. Itu dipanggil hauna. Kalau kita baca tafsiran ulama, dia bincang panjang. Hamba Allah yang jalan atas muka bumi hauna ni macam mana? Tak belagak, tak rasa ada, tak rasa pada diri dia ni hidup dalam keadaan kemegahan, kemewahan. Kalau kamu ni jalan dalam keadaan kamu rasa kemegahan, kemewahan, itu tanda kamu ni tidak hauna. Kadang-kadang orang kita kan, bila naik kereta mewah sikit, turun kereta mewah tu jalan mengangkang je dia ni. Orang tak tegur apa pun. Padahal kereta mewah yang dia naik tu dia tumpang je, bukan kereta dia pun. Tapi nak sebutnya dia ni tak ada perasaan hauna. Pada diri kita ni kena ada hauna lah. Hauna ni pada diri kita nya rendah je. Pada diri kita. Ni sifat ibadur rahman. Ni sifat hamba-hamba Allah yang ar-rahman. Dia tak rasa hebatnya dunia, tapi dia rasa hebatnya dia jadi orang Islam. Tu dia panggil hauna. Tidaklah rendah ni sampai orang boleh pijak kepala kita, tidak. Tidaklah rendah sampai orang tak rasa kita ada apa-apa langsung, tidak. Tapi hauna ni ulama suruh kita imbangkan di antara kita rendah dengan kita rasa tinggi. Tu dipanggil rendah dalam bab harta, dalam bab nama, dalam bab yang ni kita rasa rendah. Tinggi bila kita jadi seorang yang mukmin. Bila kita jadi orang mukmin, bangga kita, alhamdulillah aku. Ni dipanggil hauna. Allah ajar hauna ni termasuk kepada orang yang pergi perang. Pergi perang tu, kadang-kadang bila kita pergi perang, dalam perang kita, rambut kita ni putih ya, misal contoh. Kemudian badan kita ni bongkok, jalan bawa tongkat. Tapi bila pergi perang, dye rambut kita ni. Warnakan rambut kita ni jadi merah. Jadi merah. Jadi merah ke, jadi hitam ke. Yang keduanya, tongkat yang kita bawa tu sandar tepi dinding, jalan tegak. Tu dipanggil apa dia? Hauna. Hauna. Sebab tu anda nak sebut hauna ni di antara rendahnya dunia, tingginya akhirat. Untuk pada diri seorang hamba ibadur rahman. Kita rasa mulia dengan Islam. Maknanya dalam hidup kita ni, pandangan manusia terhadap dunia, apa yang pandang dunia, kita tak pandang. Tak ada kemuliaan. Tapi kita rasa megah kita ni bila kita ni dengan Islam. Tu dipanggil hauna.
Hauna pada diri kita. Jemaah faham ke tak faham ni tak tahulah. Nak sebutnya ni sifat ibadur rahman. Ibadur rahman ni dia akan letakkan diri dia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut nilaian dia tu hauna, wa ibadur rahman yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau dia bergerak di atas muka bumi ni dalam keadaan hauna. Hauna tu dia rendah terhadap dunia tapi dia tinggi terhadap akhirat. Itu sifat yang dipanggil hauna dalam jiwa seseorang. Kemudian yang keduanya apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mana kamu ditegur oleh orang-orang jahil, kamu akan mula sebut qalu salama. Mulut-mulut kamu tu kamu sebut salama. Salama ni maksudnya gambaran pada kitanya, aku tak pedulikan kau. Ni cara hidup orang mukmin. Orang mukmin dia akan konsisten dengan Islam dia. Dia akan istiqamah dengan agama dia. Bila ditegur oleh orang jahil, kita nak ambil berat ke terhadap orang jahil? Tak perlulah. Orang jahil ni ramai atas muka bumi ni dibandingkan dengan orang alim. Allah ajar wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mana kamu dikomen-komen oleh orang jahil, mulut kamu sebut qalu salama. Pergilah kamu dengan kehidupan kamu, tak peduli aku dengan kamu. Tak pernah ambil berat terhadap kejahilan kamu tu untuk diri aku. Kesan tak ada pada diri aku. Maknanya kita ni orang mukmin ni, tu yang disebut tadi hauna tadi tu. Bila kita ni rasa mulia dengan Islam, hidup kita ni kan rasa mulia lah kita dengan Islam. Kalau kita ni tidak mulia kan, kalau kita tidak Islam kan, tak mulianya kita. Kita ni tengok, kalau orang yang bukan Islam kan, yang bukan Islam tu, lagi tua, lagi teruk muka dia kan. Lagi teruk, lagi tua, lagi teruk pakaian dia. Pakaian dia, cara makan minum dia, teruk pada diri dia ni kerana usia dia. Tapi orang Islam tak. Lagi tua, lagi mulia. Lagi tua, lagi mulia. Kita boleh tengok dia. Kemuliaan dia. Nampak wajah dia yang jernih. Kemudian pakaian yang dia bersih. Makan minum dia teratur. Kemudian cakapan dia tersusun. Kenapa? Kerana dia ni hauna dipanggil. Tu. Akhirnya bila ada orang yang bodoh-bodoh ni, orang yang jahil ni, Allah anggap orang yang jahil, mulut kamu akan sebut qalu salama. Aku tak ambil berat langsung terhadap kamu. Salama ni ikut kamu lah, pergi mampuslah kamu sedang cerita. Bahasa yang mudahnya, kitanya jangan ambil peduli terhadap orang yang sentiasa menegur kita dengan keadaan kejahilan dia. Dalam dunia moden kita boleh tengok kadang-kadang kita tulis sesuatu benda kan, orang lain komen. Orang yang datang komen tu entah daripada mana-mana, tak tahu. Kita pun tak pernah kenal dia. Dia pun kata begini. Mulut kita sebut qalu salama. Ikut kamulah kitanya. Patutnya kalau dia nampak teruk sangat, kitanya block dia, ban dia, ataupun kita ni unfriend dengan orang macam ni. Ni faham ke tak faham, buat fahamlah ni. Istilah anak-anak muda ni dia ada benda-benda macam tu lah. Sekarang ni dalam orang berkawan ni dalam Facebook dia. Orang berkawan dalam Instagram dia. Jauh-jauh pun berkawan dengan WhatsApp je di kalangan kita kan. Malam-malam kita dengan anak-anak kita, mana kita nak ziarah dah sekarang. Kita guna FaceTime dia panggil. Guna apa dia? Guna tengok muka dengan muka dia. Tengok seorang-seorang anak cucu kita kan. Anak-anak kita ni dia buat video call dengan kita. Ke tak ada orang section 2 ni. Biasa ni nampak gaya macam ada ni tiap-tiap malam ni. Kita dengan anak-anak cucu kita ni begitu je. Kadang-kadang masuk orang yang entah apa-apa. Bila masuk orang yang entah apa-apa ni dalam WhatsApp ke, dalam Instagram kita ke, dalam Facebook kita ke, dalam yang disebut dengan WeChat kita dan sebagainya, benda yang kita gunakan saluran perhubungan ni, tiba-tiba masuk yang dia kata macam gaya pada kita. Mulut kita sebut qalu salama. Aku tak peduli pada engkau. Tu cara demikian. Kerana kamu jahil. Tu yang orang yang kita tak kenal. Kadang-kadang ada orang yang kita kenal. Ada orang yang kita kenal. Anak menantu kita misalnya contoh. Cakap kasar dengan kita. Hantar mesej pada kita ni. Anda tengok pernah ada 2-3 orang ibu yang tunjuk pada anak. Ustaz cuba baca ni. Mesej menantu saya pada saya ni. Dia tulis apa ni ustaz? Kata
Kenapa makcik tak pandai baca kau? Saya dah baca banyak kali dah. Cuma saya nak suruh ustaz baca perangai menantu saya ni. Kita pun baca. Tengok dia tulis pada mak mertua dia, engkau jangan sentuh anak aku. Nah, dia tulis tu. Anak aku ni anak aku. Anak engkau tu anak jantan engkau je, anak engkau dia. Dia tulis demikian. Kita baca tu berdegar bulu roma tu. Geram nak balas balik dia panggil. Geram kita nak ambil handphone tu nak balas balik. Kadang-kadang tapi kita ingat ayat Quran ni. Allah sebut wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil dia tulis macam tu pada kamu, dia kata macam tu pada kamu, mulut kamu ni sebut qalu salama. Tak peduli aku pada kamu. Menantu perempuan ni hantar pada mak mertua tu. Dia tak tahu mak mertua dia tu, kalau mak mertua dia bagi tahu pada anak lelaki dia, ceraikan isteri kau. Kena cerai terus. Kena cerai terus. Anak lelaki ni tak ada alasan. Tak ada alasan. Besarnya kuasa ibu ni. Tapi jangan guna lepas pada ni, jangan guna. Nak sebutnya kuasa ibu, kuasa ayah ni. Sampai kalau dia, anak menantu dia tulis begitu pada dia kan. Tulis kata ataupun hantar voice message ni kan. Jenis voice ni dipanggil. Yang jenis dia hantar tu, dia kata, dia tengking tu. Kita dengar tengking dia tu. Dengar dia kata, dia tulis tu. Kalau mak mertua dia kata pada anak lelaki dia, engkau ceraikan isteri engkau tu. Talikha, ceraikan dia. Bila demikian, sahabat, ada seorang suami ni, dia pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah aku suruh aku ceraikan isteri aku. Isteri aku tu aku sayang. Aku kena cerai ke Rasulullah. Aku tak cerai lagi ni. Aku nak datang tanya pada engkau dahulu. Ayah aku suruh aku ceraikan isteri aku ni. Aku kena cerai ke Rasulullah. Rasulullah jawab, talikha, ceraikanlah dia. Cerai. Nak sebutnya besar. Rasulullah sebut demikian. Tengok rujuk dalam hadis Riyadus Salihin, kita boleh berjumpa dalam cerita-cerita tentang mengenai bagaimana isteri menantu ni jangan buat begitu dengan mak mentua. Mak mentua ni besar. Mak mentua ni besar kuasa dia terhadap anak lelaki ni sendiri. Ni kadang-kadang, tapi kita ni mak mentua ni, kita tahu dah menantu aku ni kebetulan dapat yang jahil. Kebetulan anak aku ni pergi berkenan dengan si jahil. Tidak berkenan dengan si alim. Yang warak, yang salihah dalam hidup dia. Dia rasa dia boleh kawal isteri dia. Dia rasa bila dah kahwin nanti, dia boleh jaga isteri dia. Tahu-tahu, lepas pada kahwin, isteri dia jaga dia pula. Isteri dia kawal dia. Hilang dengan anak-anak kita. Ramai dah orang mengadu ni. Mengadu pada anak pasal yang bagaimana anak lelaki dia telah hilang dalam hidup dia. Punca apa dia? Kerana isteri pada anak lelaki tersebut. Ni dengar elok-elok ni. Kalau ada anak lelaki, siapa saja orang lelaki, saya nak sebut yang ni. Kena ingat betul-betul. Jangan besarkan isteri sehingga terkecilnya ibu kamu. Bila kamu besarkan isteri, terkecil ibu kamu, tertutup pintu syurga untuk kamu, terbuka luas pintu neraka untuk kamu. Mana kamu nak pilih dalam hidup kamu? Atas dunia ni sukalah gelak tawa dengan isteri kamu. Tapi sampai masuk kubur je, masuk neraka terus engkau. Ini benda yang kita kena faham dalam hidup kita ni. Yang kerana apa dia? Kerana dapat yang jahil lah. Dapat yang jahil. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kes macam ni, Rasulullah kata apa dia? Rasulullah kata, pilihlah bila kamu nak kahwin tu, orang ni biasa dia nak kahwin, dia kahwin kerana cantik orang tersebut. Li jamaliha wali maliha, kerana harta orang tersebut. Wali nasabiha, yang ketiga kerana keturunan dia. Kemudian yang keempat, wali diniha, kerana agama dia. Yang keempat ni, Rasulullah kata, yang keempat itu baru pilih agama. Orang kita ni, benda yang pertama dia tengok, cantik. Cantik, harta dia. Dia ni, harta banyak. Kemudian keturunan dia. Tengok atas keturunan dia. Yang agama tu nombor 4. Nombor 4. Padahal, patutnya Rasulullah kata, faz bizatid din. Kamu pilih yang ada agama. Dalam kamu nak memilih menantu ni, jangan kira cantik. Jangan kira banyak harta. Kamu pilih agama. Kalau kamu nak cari suami, kamu tengok yang ada agama. Kalau kamu nak ada isteri, kamu cari yang ada agama. Bila kamu dapat agama, taribat yadak. Rasulullah kata, basah tangan kamu ni. Tangan kamu ni akan jadi sentiasa, maksudnya apa dia?
kamu ini hidup subur dalam kekeluargaan kamu. Kerana ada agama. Suami kamu ada agama, isteri kamu ada agama. Kemudian bila ada agama, maknanya dia ni tak jahil dalam hidup. Lawan pada jahil, tak ada agama. Tak ada agama. Lawan pada jahil, orang alim. Orang alim. Lawan pada alim, maknanya jahil dalam hidup ini sendiri. Itu cara yang kita kena faham pada diri kita ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala diajar, kalau ada orang jahil yang sebut kata macam-macam gaya pada kamu, qalu salama. Kamu sebut biar ajalah dia. Itu cara dalam hidup dia ni. Kita ni dibodohkan begitu je kadang-kadang kan. Ni yang terbaru ni isu tol kan, tol. Tol yang nak dikurangkan 18% mulai 1 Februari ni. Dia kurang 18%, dia pergi tambah 20 tahun pula kat belakang. Sepatutnya berakhir, tol ni konsesi berakhir 2058. Misal contohnya. Tapi dia kata kita kurangkan, tapi kita tambah kat ujung. Tambah 20 tahun lagi konsesi. Kontrak ni sambung 20 tahun lagi. Oh, kita kata kalau begitu senang. Turun banyak sikit lagi lah, 36%. Tambah 40 tahun dia panggil. Senang dia panggil. Nak bodoh kita dia panggil. Kita ni nak yang kamu berjanji apa ya? Janji hapus, bukannya kurang. Berjanji kamu nak hapus kan? Nak bodoh begitu je kita. Anak nak sebutnya gambaran bagaimana sikit lagi tambah lagi lah, banyak lagi. Kalau nak suruh banyak lagi, kurang ni 18% kurang. Bayaran dia kata serendah tahun 1999. Oh kita kata tambahlah sampai 100 tahun pun tak apa sebab kita dah mati dah. Kita dah mati dah. Misal contohnya. Tapi sekarang kurang. Jadi kurang sampai berapa? RM2, RM3. Cukuplah begitu. Kalau kita nak sebutnya demikian. Oh nak bodoh dia panggil. Bodoh ni. Ini Allah ajar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allahu Akbar. Kita kena bodoh pada orang kafir begitu je. Orang kafir menteri keuangan kan. Menteri keuangan. Dia boleh, dia kata tak ada peruntukan untuk bantuan sarapan. Yang menteri kena letak jawatan tu kan. Yang dia bagi bantuan pada Bukit Bendera 100 juta tu apa benda? Bukit Bendera tu, kereta kabel, kereta Bukit Bendera, kereta api tu, bukan negeri pun 100 juta dia boleh bagi. 100 juta dalam peruntukan baru ni. Nak sebutnya gambaran, ni kerana kesan daripada pembodohan yang jelas-jelas nampak. Benda yang sedemikian rupa. Kita kalau kita cakap banyak kena marah kita. Kena marah. Tapi inilah nak sebutnya kesan daripada bila kita dapat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Yang maksudkan pemimpin yang bodoh apa dia? Orang kafir. Orang kafir ni bodoh. Kita kena sebut begitu. Bodoh tak bodoh, tengok kehidupan dia bodoh tak bodoh. Bodoh cara. Ni bunyi kasar, ni bunyi. Tapi inilah hakikat. Kalau dia cerdik, takkan dia terima kekufuran. Tahun ni sambut tahun pula, tahun tikus pula. Tahun sebelum ni tahun babi, slow je tahun babi. Tahun babi tu tak nak sebut sangat dia panggil. Ni nak sambut tahun tikus pula. Semua nak jadi tikus ni dia panggil. Nak sebutnya pada diri kita. Sibuk dengan perkara demikian. Isu Jawi senyap je. Isu Tanglong tu 7 menteri turun. 7 menteri turun serentak pula sebuah sekolah. Isu Tanglong, gantung Tanglong ni. Gantung Tanglong je. Sekarang arahkan semua di KLIA pasang Tanglong. Tanglong pasang. Balai-balai polis pasang Tanglong. Bagi pada balai polis supaya pasang Tanglong. Nak suruh tunjuk macam negara Cina dah kita duduk sekarang. Entah apa-apa dipanggil sekarang. Minta maaf nak sebut ni, marah sikit. Marahnya kita ni kerana diperbodohkan. Orang kita diperbodohkan. Jelas-jelas bodohkan di kalangan kita. Lalu mulut kita ni qalu salama. Mulut kita ni sebut salama. Tunggu. Salama. Senang cerita ni. Yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tanda ibadur rahman ni apa dia? Walladzina yabituna li rabbihim. Dan orang-orang yang melalui malam-malam hari mereka tersebut sujjadan. Walladzina yabituna li rabbihim. Pada malam-malam yang dilalui dalam hidup mereka li rabbihim, untuk Tuhan mereka. Malam je untuk Allah. Dia panggil
walladzina yabituna li rabbihim. Allah ajar. Bila dia melalui masa malam, start daripada malam, li rabbihim, untuk Tuhan mereka. Cari untuk Allah terus. Siang hari untuk dunia. Cari kerja-kerja kita dalam urusan dunia. Malam, start daripada malam, li rabbihim, untuk Tuhan terus. Maghrib, bekerja, panggil anak-anak isteri. Suami ni datang ke surau, datang ke masjid. Duduk di surau di masjid. Baca Quran, dengar kuliah. Walladzina yabituna li rabbihim. Bila malam je, masjid terus. Masjid ke, duduk buat benda yang manfaat. Panggil anak-anak ni yang tak datang masjid ke surau, lepas maghrib baca Quran. Baca Quran. TV tutup. Jangan sibuk nak tengok Maharaja Lawak. Malam je kitanya li rabbihim, untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Lepas isyak, jangan cepat nak kitanya malam lepas isyak je borak kita. Jadi macam orang Arab. Sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Tapi li rabbihim, kena ada untuk Tuhan. Apa dia? Baca Quran, kemudian baca tafsir-tafsir, banyak lagi. Dengar kuliah-kuliah sampai kita tertidur malam. Ibu-ibu, ayah-ayah, di saat mana usia kita 60 tahun, 70 tahun ni, tak payahlah pada diri kitanya habis masa. Lepas isyak je, habis masa. Duduk, tergolek-golek nak suruh tidur. Habis masa begitu saja, jangan. Tapi malam je, nak tidur tu, baca Quran. Baca Quran. Boleh jadi malam ni malam terakhir aku dalam hidup kita. Ni tanam dalam jiwa kita sebegitu. Malam-malam je, tanam dalam jiwa. Aku ni, tak ada, aku ni masa untuk aku ni, li rabbihim, untuk Tuhan aku. Ni tak, nak tidur tu layan handphone lagi. Layan handphone. Handphone tu jatuh 3 kali dah atas muka. Lepuk jatuh atas muka. Nak suruh tertidur. Tak tidur-tidur lagi kita. Li rabbihim dipanggil. Malam ni untuk Tuhan kamu. Tidur awal. Bila kita tidur awal, kita boleh bangun tahajud. Ibu-ibu, ayah-ayah, bangun tahajud 13 rakaat je tiap-tiap malam. 13 rakaat tiap-tiap malam. Umur 60 tahun ni, tiap-tiap malam kita 13 rakaat. Sebenarnya 12 rakaat, 1 rakaat lagi tu witir dipanggil. 13 rakaat, senang ceritanya. Tiap-tiap malam kekalkan kita 13 rakaat untuk bangun tahajud. Mati masuk syurga terus. Meninggal dunia mati je, Allah nikmatnya tak usah nak ceritalah dipanggil. Nak sebutnya gambaran bila kita boleh kekalkan yang tu je dalam hidup kita. Yang lain ni payah dah nak kekal. Kita je malam tahajud, malam li rabbihim sujadan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sujud pada Tuhan kamu dalam keadaan sujadan wa qiyamah, dan juga berdiri. Berdiri wa qiyamah, sujadan wa qiyamah. Sujud pada Allah dan juga qiyamah, salat. Qiyamah ni sama berdiri. Yang ni yang menyebabkan isteri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Ummu Salamah, tak silap ingatan nananya. Malam-malam dia berdiri bangun tahajud tu, oleh kerana kuat sangat dia berdiri ni, lama sangat, diikat tali di antara tiang ni dengan tiang tu, diikat tali kat belakang tu kan. Di antara tiang-tiang tu diikat tali. Ikat tali. Kerana apa dia? Kerana dia nak qiyam, nak bangun. Bila dia rasa lenguh je, dia bergantung pada tali. Dia sebegitu rupa orang. Besok bila Rasulullah datang masjid, Rasulullah tengok ada tali panjang gitu. Tali panjang yang mengikat di antara tiang dengan tiang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Tali apa ni? Tali apa ni?" Lalu dia jawab, "Tali isteri kamu. Malam-malam dia bangun tahajud, dia akan bergantung dekat tali itu kerana dia nak berdiri lama. Kerana dia lenguh sangat, dia sampai berpaut dekat tali itu. Nak suruh dia berdiri lama." Rasulullah kata, "Aqilha." Buka. Rasulullah kata, "Buka tali ni. Buka tali ni," kata Rasulullah. Bagi tahu pada dia, kalau dia letih, dia lenguh, dia boleh duduk semayang sambil duduk. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak ajar pada orang lain lah. Padahal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata buka sajalah, nanti aku sebut pada isteri aku. Patutnya begitu. Tapi Rasulullah nak sebut buka tali ni, bagi tahu pada dia kalau dia lenguh, dia boleh sembahyang sambil duduk. Maknanya apa dia? Orang lain pun samalah. Nak sebutnya Islam ni mudahnya demikian. Wa qiyama, bangun malam-malam hari
untuk sampai tahap sebegitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ni sampai bengkak kaki. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, Aisyah kata, bengkak kaki-kaki Rasulullah. Aku tengok tu bengkak, telapak kaki Rasulullah bengkak, kemudian betis kaki Rasulullah tu pun bengkak. Bila tanya ada Rasulullah, kenapa kamu solat sampai begini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, afala akuna abdan syakura. Tidakkah ini menggambarkan rasa syukur dalam hidup aku di atas nikmat-nikmat yang Allah bagi pada dia. Kita ni bengkak kaki kerana raung pasar raya. Raung pasar raya tu bengkak kaki-kaki. Balik tu kena gendam dalam air panas kaki tu. Nak suruh kita ni stabil balik darah kita ni. Nak kadang-kadang balik tu terlentang je panggil anak cucu, picit kaki. Picit kaki ni kita sebut demikian. Nak sebutnya lenguhnya kita sampai bengkak kaki kerana demikian. Ini wa qiyamah. Ni tanda orang yang hidup dalam keadaan jadi ibadur rahman. Malam bangun, malam sujud. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Orang yang demikian dia hidup dalam keadaan sujjadan wa qiyamah. Kemudian walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Dan orang-orang yang sentiasa menyebut doa ini. Apa ibadur rahman ni? Orang yang sentiasa baca doa ini. Ingat betul-betul pada kita ni. Doa ni. Rabbana srif anna azab jahannam. Wahai Tuhanku, lencungkanlah aku daripada azab api neraka jahannam. Mulut kita ni, Rabbana srif anna azab jahannam. Ni mulut daripada hari ni, baca doa ni. Sentiasa ulang doa ni. Rabbana srif anna azab jahannam. Wahai Tuhanku, tolong lencungkanlah aku daripada azab api neraka jahannam. Simpang malaikat 44 orang Melayu kita sebut. Disebut demikian. Simpangkanlah aku daripada neraka jahannam. Rabbana srif anna azab jahannam. Yang mulut mereka jalan saja, buka bila kita nak masak tu, buka api tu, Rabbana srif anna azab jahannam. Tengok api je, Rabbana srif anna azab jahannam. Mulut kita demikian. Tengok benda yang menakutkan, Rabbana srif anna azab jahannam. Innaha sa'at in jahannam. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya bakaran azab itu adalah amat dahsyat, kebinasaan yang berkekalan dalamnya. Kerana azab api neraka jahannam ni, Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab api neraka ini memang gharama. Gharama ni maknanya menakutkan dan mendenguskan kita, menakutkan dan menggerunkan kita. Inna azabaha kana gharama. Mulut kita ni sentiasa lepas pada ni, jangan kita berhenti sebut Rabbana srif anna azab jahannam. Ni cara di kita ni. Mulut kita berjalan je, tersepak sikit je, tersungguh Rabbana srif anna azab jahannam. Rabbana srif anna azab jahannam. Ni mulut kita ni Allah sebut, ni tanda kamu ibadur rahman. Ibadur rahman ni macam ni bagus ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mulut dia tu tak berhenti-berhenti baca doa. Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, lencungkanlah aku daripada terhumban ke dalam neraka jahannam. Inna azabaha, kerana aku takut azabaha kana gharama. Allah, azab api neraka jahannam ni gharama. Gharama ni maknanya benda yang tak boleh nak cerita lah, tak boleh nak sebut. Azab tu gharama. Gharama tu, kita baca ayat gharama tu Allah gunakan kalimah yang memang menggerunkan sungguh. Cerita tentang api neraka ni tak boleh tidur lah, tak boleh tidur. Senang cerita ni. Bila sebut nama neraka tu gharama. Gharama tu habis meremang bulu roma kita ni. Naik habis bulu-bulu tengkuk kita ni, tu badan kita ni. Kenapa? Inna azabha kana gharama. Azab dia tu tak boleh nak dibayang macam mana sengsaranya dengan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Inna azabha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahannam itu tak berhenti lagi. Bukan sekadar gharama.
innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Sesungguhnya neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat mustaqarran, untuk ditetapkan dia, untuk dikekalkan dia, wa muqamah, dan tempat yang dikekalkan pada diri kami. Neraka ni bukan sekadar gharamah. Innaha sa'at mustaqarran, tempat yang paling buruk, paling keji, yang kesudahan pada kamu. Kalau kamu ni kan dicampak, ending masuk dalam lubang tahi, misal contoh. Buruknya, kejinya. Nak sebutnya, ni najis. Ni contoh lubang najis. Saya gunakan istilah tahi tadi, nak suruh gambarkan betapa teruknya keadaan itu. Tapi ni bukan najis, bau busuk najis, bau busuk lagi, bakar pula, panas lagi. Mustaqarran wa muqamah. Itu cara. Yang kitanya jangan berangan lah, jangan ada angan-angan. Orang kata pada dia, nak masuk neraka? Tak nak. Kalau kena masuk, masuk je lah. Senang je dia. Ini pada diri dia demikian. Jangan begitu dalam hidup kita. Kalau kena masuk, tak nak masuk. Kita kena jawab. Kalau kena masuk, tak nak masuk. Kenapa tak nak masuk? Innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Sebab tu mulut kita ni sentiasa ulang lah. Rabbana srif anna azab jahannam. Wahai Tuhanku. Pendek tu je pun cukup dah. Kalau nak panjangkan lagi boleh juga. Inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Pun boleh juga. Tapi kalau kita nak rengkah-rengkah je, sambil-sambil jalan ni, Rabbana srif anna azab jahannam. Tu mulut orang yang ibadur rahman. Dia panggil demikian. InsyaAllah kita sambung minggu yang akan datang nantilah. Pada ayat yang seterusnya. Walladzina idza anfaqu tu. Kita sambung pada akan datang nanti. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة